Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang ni aku nak cerita ringkas je untuk kelas usahawan yang aku dah buat semalam. Okey, sebenarnya tiap tahun Pusat Internet ada buat hari bersama komuniti, tapi tahun ni bulan 3 hari tu kita dah nak buat dah. Tapi sebabkan ada pandemik dan kita pula PKP, jadi terpaksalah kita batalkan tu dan kita buat pertandingan baru adalah pertandingan usahawan baru online. Okey, syarat-syarat pertandingan, satu kita kena ada produk jualan lah. Dan satu lagi yang penting, kita belum ada akaun jualan dalam talian. Maksudnya kita biasa ada akaun Shopee, tapi sebagai pembeli lah, kita tak ada akaun sebagai penjual. So bolehlah untuk mulakan hari ni. Lagi satu, korang kena jadi ahli pusat internet di bawah yang dikelolakan oleh TM. So korang pergilah dekat pusat internet yang berdekatan dengan korang, yang mana bawah TM tu layaklah masuk sini pertandingan. Lepas tu peserta kena berumur 18 tahun ke atas. Untuk pertandingan ni dropship tidak dibenarkan. Dekat Shopee boleh dropship, tapi untuk pertandingan ni kita tak benarkanlah dropship untuk masuk pertandingan. Lepas habis kelas kita kena isi borang penyertaan dan macam mana tanyalah petugas masing-masing bila nak buat kelas. Okey, yang paling penting kalau kita dah join program ni, setiap hujung bulan kita kena bagi invoice dan rekod jualan bulanan. Tiap bulan kalau macam akhir bulan 8, kita kena bagilah rekod yang bulan 8 punya jualan macam mana. Setiap bulan kena bagi petugas tau, sebab petugas nak kena compile nanti. Untuk pemilihan pemenang pula akan berdasarkan peratus keuntungan dan jumlah jualan. So 30% ni dia daripada jumlah semua peserta yang masuk lah. Tak apa lah, yang tu nanti HQ lah pandai-pandai fikir kan macam mana. Kita orang tolong ajar je. Okey ya, tempoh masa pertandingan bermula Julai dan November. Okey, aku terangkan sikit tarikh penting pertandingan. Okey. Sekarang ni kita kan masa aku record ni tarikhnya adalah 23 hari bulan. So 15 sampai 20 tu sebenarnya petugas tengah cari peserta tu. Jadi korang siapa yang nak join, korang lah pergi cari petugas pusat internet yang berdekatan, cakap nak join kan. Jadi 21 Julai sampai 15 Ogos tu kelas usahawan dah bermula. Tak kisahlah kelas asas Shopee ke, kelas Lazada ke, kelas Yeza ke, kelas fotografi ke, semua boleh. Kita tanya je petugas. Untuk bulan 8 pula, yang paling penting adalah 31 Ogos, kita kena hantar rekod jualan dan invoice untuk bulan yang pertama untuk bulan 8. Okey, untuk bulan 9 macam biasa, hujung bulan kena hantar salinan invoice dan rekod jualan kedua. Dan bulan 10, 31 Oktober, hantar laporan yang ketiga. Dan akhir sekali adalah 30 November, hantar laporan yang keempat. Maksudnya itu dah laporan yang terakhir lah bagi invoice dan rekod jualan tau. Macam mana nak tengok invoice, macam mana nak tengok rekod jualan, boleh tanya petugas pusat internet. Okey. Bulan 12 dah ada pemenang. So jual beli yang untuk pertandingan kita sampai bulan 11 je. Bulan 12 tu bolehlah berniaga macam biasa. Okey, hadiah pemenang ni, ini yang aku suka ni. Tapi aku pula tak layak nak masuk pertandingan. Okey, kita tengok hadiahnya ya. Hadiah pertama 4,000, hadiah kedua 3,000, ketiga 2,000, keempat 1,500, kelima 1,000. So 5 pemenang ni dia akan macam ni lah. Wakil Selangor 5 pemenang, wakil Perak 5 pemenang. Setiap negeri akan ada wakil lah 5 pemenang ni. Tapi contohlah kalau dalam tempoh pertandingan tu
peserta tak ada jualan dan jadi dia bolehlah extend tarikh pertandingan, ataupun kalau extend pun tak ada jualan, mungkin tak ada pemenang yang akan diumumkan lah. Jadi korang jangan lepaskan peluang, jual je barang. Okey, untuk platform jualan online, sekarang ni kita cover untuk 3 lah, Shopee, Lazada dengan Yeza. Selain pergi kelas dekat pusat internet, korang boleh je tengok dekat YouTube. Banyak je orang bagi input-input macam mana nak berniaga kat Shopee, macam mana nak berniaga kat Lazada, dekat Yeza. Ikut step lah. Setakat ni aku tahu Shopee masih lagi percuma lah. Okey, tak apa, kita teruskan dulu. Kita nak belajar. Okey, hari ni aku cover untuk asas Shopee je. Okey, nampak nama aku. Kenapa aku pilih Shopee? Sebab aku sendiri pun pakai Shopee dan rata-rata yang datang kelas aku pun pakai Shopee juga. Kalau bukan sebagai penjual, kita sebagai pembeli. Lepas tu sebagai pembeli kita rasa selamat sebabnya macam contohlah kalau kita beli barang, tunggu barang tu sampai, kita yang dah tengok barang tu okey, baru duit tu akan diserahkan kepada penjual. Kalau tak okey, kita minta refund balik. Jadi selamatlah. Kalau macam kita jual beli dekat luar kan, kita dah transfer duit sekali, tiba-tiba orang tu senyap, orang tu hilang kan. So sebenarnya ramai scammer kat luar tu. Alhamdulillah lah aku belum terkena lagi dan tak naklah terkena membazir duit. Okey, yang kedua adalah pilihan cara bayaran. Pilihan cara bayaran ni pun banyak kat Shopee. Kita boleh pakai online banking, kita boleh pakai CDM, kita boleh bayar dekat 7-Eleven, Shopee Pay sekarang. Shopee Pay pun okey juga. Banyak pakai Shopee Pay ada cashback. Lepas tu kita boleh check dengan seller. Kalau ada certain orang, kalau contohlah dia nak beli barang, dia akan check dengan seller tu. Dia tanya barang tu ada ke tidak, barang tu macam mana. So sebagai seller dia kena dia kena layan lah untuk dapatkan preferred seller kan. Yang ni aku paling suka lah, free shipping. Kadang-kadang kita ni malas nak keluar, jadi beli online je lah kan. Tambah pula free shipping, jimatlah duit sikit, tak payahlah nak beratur panjang-panjang, nak pakai mask lagi, pergi keluar kan. Duduk rumah barang sampai. So lagi satu, boleh track barang dengan senang. Sebab bila kita dah bayar, nanti dekat Shopee, dekat bahagian seller, bila apa-apa kerja yang dia buat, dia dah hantar barang ke dekat courier, kita akan dapat lah juga notification tu. Kalau bukan notification pun apa, kita dapat track lah barang kita dekat mana. Okey, yang itu sebagai pembeli lah. Sebab pembeli ni aku lebih banyak pengalaman. Kalau penjual ni pula, yang bagusnya Shopee, kita tak payah ada SSM pun kita boleh berjual dekat Shopee. Lepas tu kita tak payah ada akaun semasa. Biasa kan kalau kita business, kita kena ada current account kan. Yang ni tak payah. Kita boleh dia masukkan akaun bank kita yang saving account biasa. Yelah, akaun semasa pun nak buat, kita kena letak berapa hari tu aku buat 2,000 lah aku letak untuk Maybank. Tapi untuk bank lain aku tak tahu. Lepas tu tiada kos tersembunyi dan banyak kempen untuk dapatkan jualan. Kan sekarang banyak kempen-kempen kesihatan lah, kecantikan lah. So kita boleh je masuk dalam kempen tu untuk kita dapatkan sale. Okay, next. Okay, yang ni garis masa kempen pemasaran Shopee. Ni maksud dia, biasanya Shopee akan buat sale time-time macam ni, time-time tarikh ni. Jadi kita kena sedialah letak barang kita dekat dalam Shopee shop kita kan. Untuk kalau orang biasa akan beli tarikh-tarikh macam ni, 77, 88, 99. So kita sebagai penjual, kita kena ready untuk upload barang, kena ready terima pesanan dan uruskan pesanan dengan baik. Okey, yang ni biasa kalau dalam kelas kita akan
terus buatlah untuk sign up dengan login. Profil pembeli dan penjual sama sebenarnya. Jadi tak payahlah nak fikir kan. Untuk pembeli cakap aku dah ada akaun pembeli, penjual lain ke? So tak ada, yang akaun sama je. Tak payah pening-pening banyak-banyak email, tak payah pening-pening banyak-banyak password. Satu akaun boleh pakai untuk dua-dua. Untuk sign in dengan login ni, kita boleh pakai nombor telefon ataupun pakai email. Facebook boleh, tapi aku tak suggest lah, sebabnya 2-3 tahun akan datang takut Facebook dah tak relevan, ataupun kau dah tutup Facebook ke, jadi nanti kau nak login macam mana? Facebook pun dah tak ada kan. So prefer lah aku pakai nombor telefon dengan email. Okay, ni adalah interface untuk seller center. Yang ni kalau kita buka dekat PC tau. Nanti kalau dekat PC kita nampak lah macam ni. Dekat bahagian seller center, ambil yang profil kedai. Letaklah nama kedai yang senang orang ingat. Tak payah pening-pening, tak payah underscore, add apa benda, tak payah. Bagi orang kenal kita, kedai kita. Jadi orang senang nak cari. Letaklah gambar profil yang bagi orang lebih yakin yang kita ni betul-betul wujud, betul-betul jual barang. So letaklah description kenalkan diri kita jual apa. So buatlah cantik-cantik Kadang-kadang ada je buyer yang tengok profil kedai, walaupun kadang-kadang aku tak tengok pun. Okay, untuk kalau dekat PC, ini adalah interface bila kita tekan seller center. Nampak tak sini seller center? Alamak. Okay, seller center ni. Seller center ni dekat bahagian sini kita boleh tahu kalau orang order yang kita kena proses untuk hantar. Lepas tu banyak kat sini. Kat sini untuk shipment, dekat sini untuk uruskan order, dekat sini untuk upload produk, kat sini untuk tengok duit. Macam-macam ada dekat seller center ni. Korang tengok je sendiri. Okay, yang ni pun kalau dekat kelas kita akan muat naik produk. Kita mulakan jualan, kita upload produk sama-sama. Untuk tahu macam ni, pergilah join kelas-kelas yang petugas dah buat Aku terangkan sikit-sikit je. Okay, ni upload produk. Upload produk ni ini sekadar nak bagi tahu je. Untuk nama produk kita kena letak 20 huruf tau, untuk valid nama produk tu. Untuk nama produk kita letaklah nama macam contohlah kentang viral Kak Asia. Maksudnya nama produk tu janganlah pelik-pelik sangat sampai orang tak jumpa kalau dia nak cari. Dan jangan letak yang biasa sangat. Macam contohlah kentang manis. Jangan macam tu. Kena letak yang spesifik sikit, yang macam contoh keripik kentang viral. Kalau nak ada jenama, letak je lah jenama. Kan sekarang ni yang aku biasa nampak lah, yang Kak Asia punya keripik kentang. Yang tu okey juga. Lepas tu dah letak nama produk. Lepas tu kena letak kategori produk pula. Biasa kalau kategori produk tu Shopee dah suggest lah produk kita dekat bahagian yang mana. So nanti kita pilih je lah. Kalau kategori tu okey, kita tekan je yang kategori yang dia dah cadangkan tu. Lepas tu kita kena letak penerangan produk. Biasa letak je lah specification produk tu, besar mana, rasa macam mana, harga berapa, berat berapa. Okay, yang asalkan macam apa yang korang nak tahu pasal produk tu, tulis je dekat penerangan kan. Lepas tu nanti letak harga, letak kuantiti stok ada berapa. Lepas tu letak maklumat penghantaran. Maklumat penghantaran ni kadang-kadang kita kena buka seller center dulu untuk setting. Kalau kadang-kadang ada je yang kita boleh terus tekan maklumat penghantaran tu. Yang ni
aku upload dekat telefon, senang sikit. Cantik kan kasut Superstar ni kasut aku ni. Okey, dekat bahagian kalau kita nak upload produk, nanti ada bahagian variasi nama dia, ataupun bahasa Inggeris dia variation lah. Variation ni kalau produk kita ada banyak pilihan, macam contoh yang ini kita jual baju. Baju takkan satu baju je kan, baju ada banyak warna. Bila dah ada banyak warna pula ada saiz. Jadi kita kena asingkan macam ni, warna satu option, saiz satu option. Kita jangan buat macam ni, nanti macam serabut. Blue M, blue L. So bagi customer pilih, macam contohlah dia nak pilih blue, lepas dia pilih warna baru dia pilih saiz. Kalau macam ni kan macam serabut kan. Jadi prefer macam ni lah yang first ni. Bagi satu-satu contoh ya. Kalau kata kita jual kerepek kan, variasi tu mungkin ada satu pilihan untuk kentang, satu lagi untuk tempe. So dia boleh lah pilih dia nak kentang ke dia nak tempe. Yang tu untuk variasi lah. Kita kena bagi customer ni je lah, apa nama dia, senang nak memilih. Contoh pula kalau cadar kan banyak corak kan. Ada corak bunga, maksud aku matahari. Lepas tu corak bulan, corak bintang. So dekat variasi ni kita boleh tulis corak. So tak kisahlah dia nak pilih corak mana. Okey, itu variasi. Okey, gunakan variasi untuk produk dan ukuran dan warna yang berbeza-beza. Jangan pakai satu variasi je, pakai banyak variasi. Okey, untuk shipping pula, dia ada dua item dekat shipping ni. Satu integrated shipping, satu lagi non-integrated shipping. Integrated shipping ni, yang kalau korang dengar pasal free shipping program, yang tu integrated shipping lah. Kalau non-integrated ni, kita boleh je pilih mana-mana courier yang kita nak. Okey, tips. Okey, kita jangan lupalah baca tips ni sikit. Isi perincian saiz bungkusan yang tepat untuk mengelakkan bayaran lebih. Sekarang ni kalau courier, dia akan ada ambil kilogram atau saiz. Nampak tak? Okey, contohlah kalau kita beli keropok leko, harga dia 1 kilo. Ataupun padam sikit. Ataupun kalau macam aku baru-baru ni, aku beli apa nama tu? Tempat memanah. Tempat memanah tu dia gabus. Dia ringan je tapi dia besar. Jadi korang kena tulis ini saiz dia berapa. Macam 50 cm kali berapa? 50 cm kali berapa? 5 cm. Kalau barang ringan tapi saiz dia besar, korang kena tulis saiz bungkusan. Selain kita tulis saiz kilogram, saiz berat tu kita kena letak saiz bungkusan. Okey. Untuk integrated shipping ni, untuk pos laju lah, aku tahu sekarang ni maksimum berat adalah 5 kilo untuk free shipping. Kalau Sabah Sarawak pula maksimum 1 kilo. Untuk non-integrated shipping pula, kita tak payah register macam integrated shipping ni. Tapi yang tak bestnya kita kena dahulukan duit kita lah untuk pos. Maksudnya barang kita RM10, pos kita RM5. Kita kena bayar dulu RM5 tu dekat courier. Lepas tu nanti bila pembeli dah dapat barang, dia dah sahkan pembayaran. So RM10 harga produk kita dan RM5 harga courier tu dapatlah kat kita, Shopee bagi. Okey, untuk integrated shipping ni pula, contohnya ada sekarang ni
pos laju, JNT, DHL dengan Ninja Van. Penjual kena pegang stok sebabnya nanti kita yang kena hantar barang dekat kurier. Lepas tu kena ada printer juga sebab bila kita dah ada yang to ship tu dekat seller center, kita kena print consignment note. Yang tu yang nak kena letak dekat parcel dan sebelum kita hantar dekat kurier. Lepas tu kita tak payah bayar dekat kaunter. Maksudnya kita tak payah dahulukan duit kita lah untuk bayar kos penghantaran. Kita boleh drop off je dekat kurier. Lepas tu Shopee dah sediakan tracking number sendiri. Bila kita dah generate untuk arrange shipment, nanti Shopee dah siap-siap bagi nombor tracking. Aku susah lah nak cakap shipping ni sebab ada S dengan H. Tersyasul-syasul lah rasanya. Okey, untuk non-integrated shipping pula, sebagai penjual kita kena tetapkan kos penghantaran. Macam integrated shipping tadi, dia macam kurier dah letak dah berapa harga barang. Dan kalau kita letaklah harga macam ni, berat produk kita 0.5 kilo kan, nanti dia akan jadi kosong sebabnya dia masih free, dia bawah 5 kilo untuk dia punya berat. Kalau non-integrated shipping pula, kita kena tetapkan kos penghantaran. Kita kena tahulah kos penghantaran tu berapa. Kalau contoh ini contoh, kalau kita pakai DHL, harga kalau kita hantar barang harganya RM5. So dekat dalam shipping, bila kita nak upload produk nanti, dekat bahagian maklumat penghantaran tu kita kena letak DHL RM5. Okey, lepas tu kita tak perlu pegang stok. Maksudnya kalau macam ni kita boleh pakai dropship lah. Lepas tu kita boleh pilih mana-mana courier. Macam ada orang suka Line Clear, ada orang suka pakai Skynet. Tengoklah. Yang lagi satu kena fikirlah mana yang terdekat dengan rumah kita kan. Kalau kita pilih JNT, kalau JNT berpuluh kilo, jadi macam rugi juga masa situ. Lepas tu yang untuk non-integrated shipping ni kita tak payah pendaftaran. So kita boleh je pakai courier mana-mana. So tak payah daftar-daftar, kita terus je hantar barang. Okey, yang ini pula anggaran bayaran penghantaran dan kos penghantaran sebenar. Kalau kita letak anggaran kos penghantaran RM5, lepas tu dan bila kita dah packing barang semua, kita dah hantar dekat kurier, lepas tu rupanya harga kurier pun RM5. So nanti Shopee akan didaklah daripada harga yang customer dah bayar. Okey, kalau untuk harga penghantaran RM5 pula, lepas tu bila kita dah bungkus, rupanya berat. Lepas tu kurier charge RM6. So nanti contohlah harga barang kita RM10. Lepas tu nanti kan sini dah terlebih RM1 kan. Dia akan potong harga produk kita. Shopee akan pulangkan kita RM9 je sebab dia dah potong untuk ni. Okey. Yang ini pula macam tadi, kalau kita letak anggaran bayaran penghantaran RM5, tapi harga kos sebenarnya RM4. Jadi contohlah kalau Shopee barang kita RM10, nanti Shopee akan tambah RM1 lah daripada sini sebabnya customer dah bayar lebih. Jadi duit lebih tu dia hantar kat kita. So kita dapatlah RM11. Jadi kita janganlah terkurang letak harga penghantaran tu, takut nanti kita rugi. Dan kita jangan letak lebih, takut nanti kita tak ada siapa nak beli barang kita. Sebabnya kita sebagai pembeli pun kita tengok juga, kalau kurier mahal sangat kita pun malah beli. Betul tak? Betul tak? Okey, untuk pendaftaran MyShipping ni, setakat ni yang DHL tak payah daftar. Tapi kita kena submit juga. JNT pun tak payah daftar. Yang kena daftar pos laju, Ninja Van dengan Delori. Tapi korang buka je, tekan je yang dia punya play button tu untuk tengok apa maklumat yang akan dia bagi tahu. Lagi satu, nak
untuk link register tu panjang sangat. So korang boleh je pergi yang kat sini ni. HTTP Bitdo Akmal Free Ship. Dua ni nanti akan keluar lah macam ni. Nanti korang daftar je kat situ. Untuk pendaftaran pos laju pula, kita contohlah kita daftar hari ni 23 bulan 7. Tapi dia ada activation date. Activation date 29 bulan 7. So selepas 29 bulan 7 barulah kita boleh pakai. Okey. So maksudnya sementara contohlah 23 ni kita baru mula nak daftar, tapi sebelum 29 ni dah ada customer nak beli. So kita hantar je lah macam biasa. Kita hantar dekat courier tu, tapi kita kena dahulukan duit kita lah. Okey, tapi lagi satu, kalau kalau selepas 29 pun tak ada maklum balas pasal activation date ni, kita tanya dekat chat, kita tanyalah dekat chat Shopee tu, kenapa kita punya account ni belum activate lagi. Okey, ni contohlah kalau nak daftar dekat pos laju. Tapi yang ni satu-satu. Yang sebelum ni, yang ni terus semua kita boleh masuk sekali untuk daftar. Okey, untuk menguruskan pesanan pula, ada dekat seller center tadi untuk my shipment. Kita tekan untuk process shipment. Lepas tu kita boleh pilih courier apa yang customer pilih kan. Dan dekat situ kita boleh tekan arrange shipment bila kita dah ready untuk bungkus barang. Lepas tu nanti kita print A-way bill ni. Sebab tu kita kena ada printer. Sebab kita kena print A-way bill ni untuk kita letak dekat parcel. So bila dah settle, kita pergi dekat courier. Kita drop off je lah barang kita. Ada certain, sekejap ya. Okey, dekat sini. Bila kita nak uruskan pesanan, kita tekan pesanan saya. Dekat sini akan ada notification berapa barang yang nak kena hantar. Habis pula bateri. Untuk dihantar. Okey. Menghantar pesanan. Inilah sebenarnya arrange shipment tu, tapi ini bahasa Melayu. Okey, kita pilih courier apa yang customer pilih. Lepas tu nanti dekat dekat sini tahu produk apa yang customer beli. Lagi senang sebenarnya kita muat turun je dokumen ni, sebab dekat senarai, dekat label penghantaran, senarai pilihan ni kita dah ada list customer nak beli apa. Tak payahlah kita tengok apps, tengok balik yang dia ni nak beli apa. Kalau satu tak apa, kalau dia order banyak-banyak nanti kita pening. Jadi terus print je siap-siap. So lepas tekan arrange shipment tu, bungkus, pergi courier, hantar. Jangan lama-lama. Ini kalau kita pergi dekat pos laju. Tak nak dengar cakap dia ni. Okey, kalau dekat pos laju kita kena minta borang pink ni tau. Kalau korang macam banyak je customer, jadi minta je lah banyak. Kalau korang nak hantar seminggu satu, minta je lah satu-satu. Borang pink ni kena hantar tau dekat pos laju. Untuk pos laju lah, untuk JNT tak payah. Kalau JNT, kita pergi je dekat office dia, kita drop je lah barang.
So kalau yang untuk consignment notes ni, kita untuk post laju lah. Dulu kena print 2 tau. Satu untuk letak dekat parcel customer, satu lagi kena hantar dekat Shopee. Okay, sekejap. Okay, lepas tu apa lagi? Okay, kita dah nak habis dah ni. Okay, ada certain tempat pos laju tu dia ada buat Shopee priority lanes tau. Maksudnya kita tak payahlah nak beratur dekat pejabat pos tu untuk hantar barang. Kan biasa kalau nak pergi pejabat pos ambil nombor, beratur, so tak payah. Ada dah lane yang dia dah sediakan. Okay, untuk macam ni lah yang macam aku kata tadi, untuk penghantaran bersubsidi ni yang free shipping program. Pos laju cover 5 kilo untuk Semenanjung Malaysia, 1 kilo Sabah Sarawak. Kalau untuk DHL 3 kilo ke bawah. Kalau yang untuk JNT 3 kilo juga. Tapi benda-benda macam gini kita kena sentiasa update tau. Sebabnya Shopee akan sentiasa, bukan sentiasa lah, tapi kadang-kadang dia akan bertukar syarat-syarat dia. Okay, last untuk sekadar tips lah untuk jualan pertama. Biasa kalau kita tengok, kalau kita nak beli barang kan, kalau kita tengok kedai tu tak ada jualan lagi, kadang-kadang kita pun was-was. Kita sendiri was-was nak beli ke tak nak kan. Kita takut dia scammer ke apa benda. Jadi cuba kita kenalkan dulu Shopee shop kita dekat kawan-kawan. Kita copy link tu, kita letak dekat Facebook, kita letak dekat Instagram, dekat WhatsApp status, dekat WhatsApp group. Hantar je lah dekat mana-mana yang kita nak kenalkan. Kedai kita ada kedai dekat Shopee. Dan contoh ya, kalau kawan-kawan kita nak beli, kita cakap dengan dia, boleh tak tolong beli dekat Shopee. So bila dia dekat Shopee, nanti dia boleh buat rating. Dia buat rating dan kita adalah apa, okey ada berapa terjual. Jadi kita nampak lah kat situ Shopee shop kita ada orang membeli. Okey, macam mana nak dapat rating tinggi? First, bungkus barang yang kita jual tu elok-elok, letak wrapping bubble. Janji kalau dia sampai dekat customer tu selamatlah dan elok. Lepas tu paling baik adalah dapat order, kumpul, lepas tu post cepat-cepat. Hari ni order, esok dah sampai. Yang tu memang 5 bintang. Tu biasa aku bagi 5 bintang lah kalau macam tu. Okey, kalau lah pembeli tak rate kita rate dulu. Maksudnya macam ni, kita sebagai pembeli pun kita ada rate, sebagai penjual pun ada rate. Jadi kalau pembeli belum rate kita lagi, kita je lah rate pembeli. Kita letak je lah 5 bintang. So nanti kita cakap lah dengan pembeli tu, cakap boleh tak tolong rate kita 5 bintang juga. So nanti kita punya rating pun naik. Okey, yang ni cara ambil gambar. Okey, yang ni standard je lah. Kalau kita nak tangkap, kalau kita jual jam, letaklah gambar jam tu betul-betul. Lepas tu gambar tu nisbah dia macam kita ambil gambar untuk Instagram. 1.1. Bagi dia square. Jangan kecil sangat, jangan besar sangat. Cukup lah ni, cuba tengok yang ni. Pixel 1024 1024. Okey, lepas tu penampilan produk dalam gambar, bagi dia nampak kemas, bagi dia nampak elok. Ni nampak. Terus kita tahu yang dia jual adalah anak patung ni kan. Lepas tu jangan menggunakan teks. Okey, yang ni aku terus ke next je lah. Okey, yang ni adalah petua fotografi. Gambar kena terang lagi bagus. Maksudnya nampak dia jual apa, bajunya macam mana, saiz dia macam mana. Okey, lepas tu pastikan tanda air tu tak kecil. Tanda air ni apa? Tanda air ni adalah watermark. Janganlah korang nak jual apa ni, toaster, tapi toaster nama tu besar. Orang tak nampak dia nak jual nama ke dia nak jual toaster. Jadi
Watermark boleh, tapi kecil-kecil je lah. Tak adalah macam melampau sangat. Jadi simple is the best lah. Bagi pelanggan tu tengok. Okey, dan dia percaya. Okey, so kalau ada apa-apa nak tanya, boleh letak dekat komen. So, akhir kata, jangan lupa like, jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe. So, bantulah aku. Okay, so ini aku punya Instagram pula. Ini aku punya YouTube. So, subscribe tau. Okay, terima kasih.